أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال الله تعالى أيضا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال الله تعالى أيضا: يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله إلى آخر ayat. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk menumpang di dunia dia. Kita memanfaatkan nikmat yang dipinjamkan ini untuk terus mencari dan memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala yang cukup luas. Dan kita mengharapkan segala ibadah yang kita lakukan ini menepati seperti tunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika imam tadi membaca daripada surah Al-Isra yang dikaitkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, dan saya tertarik pada ayat di hujung pada ayat pertama, innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha mengetahui. Kalau kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah menyebut minha 4 hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut sebagai Syahrul Haram, yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, orang yang melakukan kebaikan pada bulan haram ini atau Syahrul Haram, iaitu Muharram, Rajab, Zulqaidah dan Zulhijjah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penetapan tentang pengharaman pada 4 bulan ini berkekalan sehinggalah turunnya ayat yas'alunaka 'anil syahril haram. Bila orang bertanya kamu wahai Muhammad tentang berperang pada bulan haram, qul, katakanlah, qitalun fihi kabir, bahawa perang pada bulan haram itu adalah dosa besar. Wasaddun an sabilillah, lebih besar dosanya
daripada menghalang orang daripada berjihad fisabilillah, daripada membunuh pada bulan haram. Dan lebih besar dosanya menghalang orang masuk ke Masjidil Haram daripada berperang pada bulan haram. Lebih besar dosanya daripada berperang pada bulan haram dengan kita menghalau orang keluar daripada Masjidil Haram. Dan lebih besar dosa juga kufur kepada Allah daripada berperang pada bulan haram. Ayat daripada suratul Baqarah ini menunjukkan bahawasanya di situ ada kaitan dengan fiqh aulawiyat, ataupun dipanggil dengan nama fiqh keutamaan. Apabila bertembung antara dua mudarat, maka dua waktu itu bertembung antara mudarat besar dan mudarat kecil, atau bertembung antara manfaat dan juga mudarat, maka kena mengambil akan mudaratnya. Dan sebab itulah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat di sudut asbabun nuzul, sebab diturunkan ayat ini, bila mana baginda mengarahkan beberapa orang sahabat untuk pergi ke Taif. Semasa di Taif, berbetulan hari itu dia jatuh di antara Jamadil Akhir dan bulan Rejab. Tujuan Nabi mengarahkan mereka, iaitu setahun setelah hijratul Rasul, telah tersebar berita di Syam. Sebab awak-awak Arab ni berniaga di Syam. Telah tersebar berita mengatakan orang-orang musyrikin Mekah ingin menggadai atau ingin melelong harta-harta orang berhijrah. Jadi perasaan sayang pada harta tetap ada. Lebih-lebih lagi mereka yang berhijrah bersama Nabi ni, mereka dilarang daripada membawa harta mereka keluar daripada kota Mekah. Tetapi yakinnya mereka atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dia anuti, dia pergi dengan selai sepinggang. Dalam keadaan dia hidup susah di Madinah, dalam keadaan harta tak ada, kepakaran mereka adalah berniaga. Orang Arab Mekah ni kepakarannya ialah berniaga. Dan waktu itu dia nak berlawan pula dengan ekonomi yang dikawal oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Kemudian tahu pula bahawa harta mereka akan dilelong oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan. Waktu itu mereka minta kepada Nabi untuk pergi buat intipan di Taif. Berbetulan hari itu dia jatuh di antara akhir bulan akhir bulan Jamadil Akhir dan nak masuk pada bulan Rejab, nak masuk pada bulan haram. Di dalam intipan mereka tiba-tiba berlakunya pertembungan dengan Ibnu Hadrami, seorang ahli perniagaan Quraisy Mekah. Di waktu itu berlakulah sedikit perbalahan, di mana Ibnu Hadrami mengatakan kepada para sahabat, adakah kamu ingin mengambil harta kamu semula di Mekah Al-Mukarramah? Sesungguhnya apabila engkau ikut Muhammad, maka harta kamu akan jadi milik kami selama-lamanya. Berlakunya perang mulut, pergulutan, dan akhirnya terbunuhnya Ibnu Hadrami. Bila mana tersebar berita mengatakan Ibnu Hadrami dibunuh pada bulan haram, keadaan di Mekah menjadi tidak keruan. Dan juga berita ini sampai ke Madinah Al-Munawwarah, yang diketahui daripada orang-orang munafik Madinah dan juga golongan Yahudi Madinah mula mempertikaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Mekah mengatakan
Muhammad bagi tahu dekat kami dia nak meneruskan agama Rasul yang terdahulu. So penghormatan pada 4 bulan ini dia kekal sejak zaman Nabi Allah Adam sampailah Isa. Yauma khalaqas samawati wal ard. Allah jadikan 12 bulan sejak diciptakan langit dan juga bumi lagi. Tiba-tiba Muhammad melanggar arahan berperang pada 4 bulan ini. Kemudian mereka melakukan lagi Ghazwatul Fikr, serangan pemikiran kepada orang-orang Madinah, Yahudi Madinah, yang sumber pegangan mereka adalah daripada Taurat, dan Taurat amat menghormati 4 bulan ini. Lalu hentaman daripada depan dan belakang dan dalam menyebabkan Nabi tidak keruan di Madinah Al-Munawwarah, sehinggalah sahabat dia berjumpa Nabi, "Ya Rasulullah, aku tak tahu pun hari itu adalah bulan Rejab, iaitu bulan yang diharam daripada berperang. Aku ingat bulan tu masih lagi bulan Jamadil akhir, dan aku pun terpaksa mempertahankan diri aku. Kalau aku menyerah diri, aku akan dibunuh." Di waktu itu turunlah ayat daripada suratul Baqarah, "Yas'alunaka 'anil syahril haram." Bila orang bertanya kamu wahai Muhammad tentang berperang pada bulan haram, kul, katakanlah, qitalun fihi kabir, bahawa berperang pada bulan haram itu adalah dosa besar. Wasaddun an sabilillah, lebih besar dosanya daripada menghalang orang daripada berjihad fi sabilillah. Kufur kepada Allah lebih besar dosanya daripada membunuh. Menghalang orang masuk ke Masjidil Haram dan menghalang orang keluar ke Masjidil Haram, itu lebih besar dosanya daripada membunuh pada bulan haram. Sebab itu tuan-tuan, bila kaitkan dengan bulan Rejab, yang berbetulan kita hari ini berada pada bulan Rejab, yang Malaysia ni masyhurnya dengan sambutan Isra' wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tarikh bulan Rejab itu menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ulama bersetiap pendapat tentang berlakunya Isra' wal Mi'raj pada bulan Rejab. Walau bagaimanapun tak ada masalah, kita boleh bersisih pendapat dalam bab tarikh, kerana tarikh ini ataupun hari bulan dia tidak ada kaitan langsung dengan ibadah berbentuk dengan ritual. Mana dia bukan dalam bentuk ibadah. Bab tarikh ni bukan perkara ibadah. Tarikh yang dikaitkan dengan ibadah, Idul Fitri 1 Syawal atau ibadah, Idul Adha ataupun hari Arafah atau hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, hari Arafah 9 Zulhijjah, hari Nahar 10 Zulhijjah, hari Tasyrik 11, 12 dan 13, ataupun hari yang dikaitkan dengan keistimewaan, yang dikaitkan dengan ibadah hari Jumaat, yang tu kita ittifaq, ulama bersepakat. Tetapi dalam bab menentukan peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, dia tidak ada kaitan langsung dalam bentuk ibadah berbentuk dengan ritual. Kalau kita melakukan satu ibadah khusus pada hari Isra' wal Mi'raj, ada ritual dia, ada ritual dia, maka waktu tu dia barulah jadi bid'ah. Inna asdaqal hadis kitab Allah. Sebaik perkataan itu adalah perkataan Allah. Wa ahsanil hadyi hadyu bi Muhammad. Sebaik-baik pertunjuk itu adalah pertunjuk Nabi. Wa syarrul umur muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara mengada-adakan dalam perkara agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, sesuatu yang diada-adakan perkara agama yang ada-adakan itu sesat.
wa kulla dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu tempatnya adalah neraka. Ya. Kita ada ke satu program khas solat bulan Rejab, yang itu ada masalah sikit. Dia ada satu ritual yang ditentukan jenis ibadah. Sebab dalam ibadah ni dia mesti daripada tunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh daripada Nabi, wa ahsanil hadiyu bi Muhammad. Sebaik-baik pertunjuk itu adalah pertunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tetapi yang masyhurnya pada bulan Rejab ini adalah peristiwa besar dalam umat Islam, iaitu Mihnah Tabuk. Yang jarang orang perkatakan. Mihnah Tabuk, iaitu peperangan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi buat kerja haji dan lepas itu dia wafat. Mihnah Tabuk ataupun peperangan Tabuk. Berbetulan baru ni ketika saya buat umrah, saya pergi ke Tabuk. Ada salji Tabuk. Mengapa saya beria nak pergi ke Tabuk tu? Sebab dia bulan Rejab. Dan saya pilih buat umrah itu bulan Rejab. Kemudian kita pergi ke Madain Saleh. Madain Saleh daripada Madinah ke Madain Saleh lebih kurang 400 km. Jauh, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang pernah menonton filem Indiana Jones, di antara bandar ajaib dunia selepas piramid dan Angkor Wat adalah Madain Saleh. Kisah kaum Ad, kisah kaum Samud yang Allah menebalikkan bumi itu, namanya Madain Saleh. Kemudian saya cuba menyusuri laluan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Tabuk. Laluan itu, dan waktu tu saya gunakan GMC. Mana GMC ni kita gunakan apa ni, untuk berjalan di padang pasir yang tandus tu. Tapi berbetulan baru ni sejuk. Tak terasa lah yang Tabuk zaman Nabi tu panas. Tuan-tuan yang pernah rasa 50 darjah Celsius, pernah tak? Pernah tak rasa panas 50 darjah Celsius? Siapa buat haji tahulah. Kalau siapa buat haji 3-4 tahun yang lalu, 5 tahun lalu, cuaca macam tu panas dia. Saya cuba menyusuri laluan itu. Dan daripada Madain Saleh ke Tabuk tu 400 km lagi. Di situlah nak menggambarkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bergerak dengan para sahabat untuk pergi ke Tabuk bila mana satu kerajaan besar Rom ingin menyerang Madinah Al-Munawwarah. Yang itu cerita akan datanglah, yang dikaitkan dengan Mihnah Tabuk. Begitu mengisafkan. Tetapi saya nak kaitkan tuan-tuan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibaca oleh imam tadi pada ayat yang pertama, subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada Masjidil Haram ke masjid yang jauh Al-Aqsa, allazi barakna haulah, yang diberkati di sekeliling dia, linuriyahu min ayatina, diperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Saya nak kaitkan ayat yang ujung tu, innahu huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar. Kisah ini terjadi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada tahun yang ke-7 kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat gini, pada tahun ke-10 kenabian berlakunya tahun duka cita, tahun kesedihan, atau dipanggil Amul Huzun. Nabi kehilangan Khadijah dan juga Abu Talib. Kemudian tahun ke-10 juga Nabi bergerak ke Taif.
Kemudian tahun ke-12 berlakunya perjanjian Aqabah pertama dan diikuti perjanjian Aqabah yang kedua. Kemudian tahun ke-12 baru berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Saya ambil pada tahun yang ke-6, iaitu ketika mana Parlimen Darun Nadwah membuat keputusan yang diketuai oleh speakernya waktu itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal speaker dia. Kemudian dia punya yang mengusulkan usul untuk menangkap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan. Pada waktu itu tuan-tuan mengarahkan supaya menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan parlimen waktu itu Abu Talib mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesan daripada dia mempertahankan Nabi, maka Parlimen Darun Nadwah membuat keputusan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib di pulau selama 3 tahun. Tahun 7, 8, 9, 10, mana 3 tahun. Tetapi Abu Talib sanggup menerima resiko itu. Parlimen Darun Nadwah juga membuat keputusan. Tuan-tuan yang pernah pergi Mekah boleh bayang tak dekat mana Parlimen Darun Nadwah? Kat mana tuan-tuan? Pergi umrah berapa kali dah? Banyak kali dah saya. Kat mana Parlimen Darun Nadwah? Dekat dengan Bukit Marwah sana, sebelah kanan tu. Itu Parlimen Darun Nadwah. Saya gambarkanlah Parlimen Darun Nadwah kat situ. Babus Salam dekat tengah-tengah antara Safa dan Marwah. Kemudian rumah Abil Arqam di hujung lagi dekat Bukit Safa hujung sana. Kemudian rumah Abu Bakar, Hotel Hilton. Hotel Hilton itu dalam tu ada satu surau. Itu ialah rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian perkampungan Bani Hashim ataupun Bani Abdul Muttalib dekat dengan tempat orang bagi makan burung. Mana kan? Kat bukit, nak pergi ke Bukit Ajiat kan? Dekat atas tu, itu ialah perkampungan Bani Hashim ataupun perkampungan Bani Abdul Muttalib. Ketika mana perintah diarahkan supaya melakukan pemulauan kepada Bani Hashim, waktu tu tuan-tuan, kelaparan berlaku luar biasa di kalangan Bani Hashim. Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, jangan berurusan dengan Bani Hashim, jangan berurusan dengan Bani Abdul Muttalib, jangan berurus niaga dengan mereka. Kalau mereka menawarkan harga yang tinggi, kami akan bagi lagi tinggi. Biar kami rugi pun tak apa. Jangan berurusan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tuan-tuan bayangkan orang-orang Yahudi yang tidak Islam tu pun kata Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan zalim. Tak sampai macam tu benci sekali mereka kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Orang yang kafir, Yahudi, Nasrani pun tak boleh terima tindakan Abu Sufyan, tindakan Abu Jahal dan Abu Lahab. Waktu tu kebuluran melanda. Tuan, 3 tahun ni kebuluran melanda. Kita bayangkan kita itu PKP berapa tahun ya? 2 tahun. 2 tahun pun naik bendera putih lah. Masih lagi boleh bagi makan kan? Tapi Bani Hashim sampai tak ada makan lagi dah. Hari itu tuan-tuan, Nabi kehilangan bapa saudaranya Abu Talib. Tahun tu. Dan Nabi kehilangan juga isterinya Khadijah binti Khuwailid tahun tu. Selama ni dalam urusan dakwah dia, segala sumber kewangan datang daripada seorang wanita kaya yang bernama Khadijah binti Khuwailid.
Dan orang yang membakar semangat Nabi jangan berputus asa, Khadijah binti Khuwailid. Orang yang menjadi benteng kepada Nabi, Abu Talib, Sayyidil Quraisy. Hari itu tak ada. Saya nak cerita, innahu huwas samiul basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui apa dalam hati Nabi. Sebagai manusia, Nabi merancang. Macam kita juga merancang. Tuan-tuan kalau berfikir satu benda, tuan-tuan akan kata, saya pergi sana mungkin orang akan terima saya. Nabi memilih Taif kerana Taif, tuan-tuan, adalah satu-satunya perkampungan yang ramai ahli saudara mara daripada Aminah binti Wahab, mak dia. Nabi rasa dengan aku berjaya berdakwah ke Taif, tempat tu tempat subur, tempat orang berniaga, peluang paling baik aku nak menyampaikan risalah Islam ini. Nabi berfikir pastilah ahli keluarga mak dia, kaum kerabat dia akan menyokong dia. Cara berfikir Nabi sallallahu alaihi wasallam sama macam kita juga, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak bertanding dekat mana, tuan-tuan? Kat kampung sendiri ke kat kampung orang? Mesti kampung sendiri, sebab kerabat kita di situ. Nabi pun berfikir macam tu juga. Dan apabila dia sampai ke Taif, dia dilontar dengan batu di sepanjang perjalanan. Kesan daripada Ghazwatul Fikr, serangan pemikiran kepada orang-orang Taif. Tuan-tuan, Zaid bin Harisah mempertahankan badannya. Tuan buka dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, dia dilontar dekat kaki Nabi. Waktu tu Nabi bawa diri, menangis dia, bukan menangis sedih sebab dipukul dia lontar batu, tak. Nabi sedih kaum keluarga dia tak terima dia, tak menerima ajaran dia. Hari tu Nabi pun pergilah di satu kawasan yang rendang, pokok yang rendang, satu kebun anggur yang dikenali dengan nama kebun anggur Yahudi, dan penjaga kebun itu adalah seorang Nasrani yang bernama Adash. Kata Yahudi ni, Adash, kau ambil buah anggur ni, beri dekat lelaki yang sedang kesedihan itu, sian dia. Dan bila Nabi SAW menyuapkan dalam mulut dia buah anggur tadi, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Terdiam Adash, orang Nasrani. Nasrani sumbernya daripada Injil, Yahudi sumbernya daripada Taurat. Dia kata, Tuan, adakah Tuan ini namus? Adakah Tuan ini namus atau Rasul yang akan melengkapkan agama Taurat, Zabur dan Injil? Maktuban indahum fit Taurah wal